Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab Hikam. Dia kata apa? Min alamatil mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minat ta'at wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujuhiz zalal. Min wujuhiz zalat. Kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, termasuk dalam tanda-tanda matinya hati, mautil qalb. Allah. Termasuk alamat-alamat matinya hati, iaitu Allah SWT adamul huzni ala ma fataka minat ta'at, tidak rasa sedih atas apa yang engkau telah lakukan, apa yang engkau tidak lakukan daripada ketaatan. Maksudnya apa? Allah SWT tak buat ketaatan kepada Allah, dia tak rasa sedih. Contoh, tak bangun sembahyang subuh, tak rasa sedih. Allah SWT. Contoh, tak keluarkan zakat, tak rasa sedih. Contoh, tak puasa bulan Ramadan, tak rasa sedih. Bahkan ajak pula kawan-kawan dia pergi kedai makan, masuk ke belakang plastik hitam Ramadan, tak sedih. Bahkan seronok pula boleh makan di siang Ramadan. Ada orang macam tu kan? Bahkan Allah dia sponsor pula kawan dia. Dia kata apa? Jom hari ni buka puasa. Kawan dia tahu aku tak mau puasa, aku belanja hang. Nampak? Sponsor. Allah. Yang baik itulah kena sponsor. Yang buruk orang nak sponsor. Allah senang. Tengok konsert nama sponsor tu. Tengok sponsor. Tapi kebaikan siapa nak sponsor? Agama siapa nak sponsor? Yang tu kena ada dalam otak kita. Allah senang. Para sahabat ni banyak duit. Apa dia sponsor siapa? Sponsor Nabi Muhammad. Sponsor agama Nabi Muhammad. Sponsor jihad fisabilillah. Tu sponsor depa. Sponsor orang miskin. Sponsor orang yang perlukan, anak yatim, itu ini. Itu. Sebab tu depa mulia dunia dan akhirat. Sampai hari ni nama depa harum. Kita sponsor konser, sponsor artis, sponsor. Untuk apa itu? Allah senang. Okey. Jadi Allah tambah-tambah sponsor orang sponsor suruh orang buka puasa lagi teruk. Okey. Allah senang. Sponsor benda-benda yang merosakkan orang lain, naudzubillah. Jadi kata Imam Ibn Athaillah sekali dalam kitab Hikam, tanda mati hati kita tak rasa apa, kita tak buat taat. Orang kata tak sembahyang subuh tadi, tak sembahyang, tak rasa apa. Tak rasa huzun, tak rasa sedih. Allah, bahaya tu, tanda hati dah mati. Allah senang amat. Bahaya hati mati. Kerana apa? Kerana bila orang tu hati dia mati, hidayah tak masuk. Bahaya mati hati. Allah senang. Bahaya hati mati. Allah senang amat. Takut-takut. Allah senang amat. Kita buat baik kita tak rasa apa. Buat jahat tak rasa bersalah. Buat baik tak rasa seronok. Tapi kalau buat jahat tak rasa bersalah pula. Itu hati mati dah. Ulama tegur ke, wali Allah tegur ke, Nabi tegur ke, Allah tegur dalam Quran ke, semua dia tak heran. Dia kata kamu nak tegur, kamu siapa? Itu hati mati. Orang yang hati dia hidup, yang tegur dia walaupun budak-budak sekalipun dia terima. Budak-budak kata abang jahat, astagfirullah, dia kata memang aku ni jahat pun. Dia berasa tu, dia cari jahat dia apa. Budak-budak ya kata kat dia. Tapi kalau budak-budak kata kat dia, dia kata apa? Baik-baik sikit cakap, aku makan garam lebih pada hang, jangan duk cakap pandai. Ini maksudnya hati dia mati dah. Hati hidup ni apa? Dia ambil nasihat pada siapa saja. Siapa saja. Walaupun orang bukan Islam sekalipun. Orang bukan Islam kata apa kat dia? Kamu ni orang Melayu, kenapa jadi macam ni? Orang Melayu ni kena baik sebab depa agama depa Nabi, agama depa Islam. Nabi Muhammad baik. Kenapa kamu tak jadi macam Nabi Muhammad? Kita tunduk saja. Astaghfirullah. Ambil. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-hikmatu dhallatul mu'min. Nabi kata hikmah itu dia barang yang hilang daripada orang mukmin. Maka ambillah di mana saja kamu jumpa. Maksudnya kata-kata hikmah, ilmu-ilmu yang baik, nasihat-nasihat yang baik keluar daripada lidah siapa pun, daripada tulisan siapa pun, ambil saja. Kita tahu ini tulisan Robert apa semua orang putih lah. Tapi tulisan dia apa? Tentang sifat mulia. Baca je lah. Oh, nasihat dia okey juga, aku ambil. Oh, nasihat dia okey juga. Dia kata jangan marah, kita kena positif, kita kena ada satu aura positif, kita tak boleh semuanya negatif, nanti kita tak akan maju ke apa semua. Contoh halnya tu, kajian-kajian ni apa tu. Jadi kita ambil. Kita ambil. Kenapa? Ini hikmah. Dan hikmah tu asalnya daripada ilmu Islam. Sebab tu Nabi kita dia barang hilang. Asal ilmuwan dalam dunia ni, tak kira perubatan ke, pentadbiran ke, ekonomi ke, tak kira apa saja bidang ilmu yang ada dalam dunia ni, asal-asalnya orang Islam yang mula-mula dulu kaji, yang dapat. Selepas itu bila negara-negara Islam diserang, khususnya di Baghdad waktu tu diserang, mereka ambil semua kitab-kitab kita orang Islam, perubatan kita apa semua, mereka ambil balik negara mereka.
Bahkan baki-baki kitab yang lain mereka buang dalam Sungai Furat. Akhirnya Sungai Furat itu penuh dengan dakwat. Terlampau banyak kitab orang Islam tulis. Akhirnya mereka balik, mereka kata mereka lah mula cipta ini, mereka lah mula buat perubatan ni mereka. Itu barat. Allah SWT. Okey, barat. Penipu besar barat ni. Okey, yang baik tu baiklah, yang penipu tu penipu sungguh. Okey, jadi asal kebaikan dan asal ilmu Allah limpahkan pada orang Islam. Cuma benda tu hilang. Kita kena ambil balik. Kita kena ambil daripada siapa saja ilmu tu kita ambil. Allah SWT. Okey. Jadi tanda mati hati tak rasa apa, tertinggal taat. Allah SWT. Tadi kita duduk dalam kereta, kita zikir tak? Baca selawat pada Nabi Muhammad tak? Muhasabah tak? Tak ada, kosong kan? Dua kali dalam kereta. Kena rasa apa? Astagfirullah, rugi sejam naik kereta, setengah jam naik kereta tak buat apa. Buat apa dalam kereta? Berzikirlah pada Allah, selawat pada Nabi Muhammad. Rahmat dapat, keampunan dosa dapat, diangkat darjat, dapat syafaat Nabi Muhammad, Allah murahkan rezeki, nak apa lagi? Macam tu. Tapi duduk dalam kereta kali. Lepas tu senyum seorang-seorang. Buat apa yang tu? Allah senang. Okey. Duduk dalam kereta, itu time kita duduk seorang. Bila time duduk seorang, jadikan time tu kita dengan Allah saja. Selawat, zikir, istighfar, nangis-nangis dalam kereta seorang-seorang. Baguslah kita buat. Terima kasih banyaklah kepada orang yang mencipta tinted. Terima kasih banyaklah. Satu faedah yang besar. Kenapa? Bila kita buat tinted, orang tak tahu kita buat apa. Kita teriak, orang tak nampak. Teriak dalam tu. Teriak. Parking pun kita boleh teriak. Kenapa orang tak perasan kita teriak? Teriak kita dengan Allah, hal kita dengan Allah dalam kereta. Tapi dalam kereta kita guna buat apa waktu tu? Itulah time kita dengan Allah. Balik rumah sekali anak isteri kacau, tak boleh nak tumpu. Kecuali kita ni wali ni orang kacau ke, duduk dalam masyarakat ke, orang sembang dengan dia ke, orang tak sembang dengan dia, hati tetap dengan Allah. Tak lupa dia. Macam kita tak lupa nasib ya. Contoh kita lapak nasi malam ni. Cuba kita sembang kawan kita dalam keadaan lapak nasi. Duk teringat kawan tu ke duk teringat nasi? Kalam ni masuk, kata, tapi hati tak ada. Hati nasi. Nasi. Sekejap nak makan. Cepatlah dia ni habis cakap lagi. Nak pergi makan ni. Dia nasi kan? Itu hati para wali. Dia pun hidup dengan kita secara jasad, tapi hati dia pun dengan Allah. Dia pun ingat Allah saja. Kasih pada Allah. Itu orang pencinta tu memang macam tu. Dia sentiasa dengan kasih dari hati dia. Orang ni kalau couple ni gila seorang perempuan kan contoh, sembang dengan dia bukan tumpu kita sangat. Dia teringat tu mawa dia tu. Teringat mawa dia kata apa? Mawa dia kata lawa lah pakai baju merah tadi. Dia duduk tu. Lawa lah pakai baju hijau tadi, dia duduk hayal tu. Dia kalam kekasih, sedap kalam kekasih. Okey macam tu jadi itu para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad saja depa hidup dengan kita, hati depa dengan kasih depa dengan Tuhan depa. Okey. Jadi kena rasa rugi bila kita fikir balik, lah sejam tadi aku tak buat apa, galik saja Ada orang suka galik nanti aku jadi macam ni. Tak jadi pun macam tu, dia fikir tu, tapi dia hayal dengan tulul amal dia panggil. Kita tengok lah sejam dah duk hayal, rugi. Lebih berzikir pada Allah sejam tu dah jadi wali dah. Dekat dengan Allah dah. Ada orang suka hayal. Allah senang. Atok pula. Saya macam ni. Tengok tak jadi pun dia atok satu pun. Rugi saja masa. Okey. Jadi isi masa untuk berzikir pada Allah. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anak-anak murid dia dengar Imam Haddad ni kalau dia tak bercakap, dia duduk saja, dia akan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir. Macam tu juga hal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau duduk saja, dia akan perbanyakkan berzikir dengan zikir Allahumma salli Muhammad. Subhanallah, 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 subhanallah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar dia suka berzikir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk saja, itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ja'far As-Sadiq, dia berzikir dengan Allahumma salli Muhammad dengan apa dia? Minta maaf, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah. Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Umar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Uthman, subhanallah, 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 subhanallah. Sayyidina Ali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu zikir 4 orang sahabat. Zikir 4 orang sahabat. Yang kita sebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun suka. Dan kita setiap orang tak sama kesukaan kita pada zikir. Macam kereta motor juga. Ada orang suka muda tu saja.
Ada orang suka arazeng kan, ada yang tak suka dah. Zikir macam tu. Bukan zikir arazeng dah. Maksudnya ada orang suka selawat lah. Dengan selawat tu dia akan sampai pada Allah. Dengan selawat tu menyebabkan hati dia bersih, semakin dekat dengan Allah. Allahumma salli. Maksud dia apa? Dia sesuai dengan selawat, sebati dengan selawat. Ada orang suka zikir, la ilaha illallah. Duduk saja nak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ribu-ribu setiap hari. Dia syok la ilaha illallah kan. Dengan la ilaha illallah itulah dia sampai. Ada orang dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang dengan al-ikhlas, qul Allahu ahad, Allahu samad, surah al-ikhlas. Ribu-ribu kali baca setiap hari. Ada seorang wali Allah di Yaman, setiap hari dia akan baca surah al-ikhlas sebanyak 90,000 kali. 90,000 kali yang buat. Allah selamat. Okey. Itu amalan dia harian dia. Ada ulama di Hadramaut juga yang amalkan al-ikhlas sehari 1000 kali. Banyak kan? Dan kata guru kita Al-Habib Kazim, kata dia, di sisi para awliya, kata dia, amalan yang paling besar adalah surah al-ikhlas. Kenapa? Surah al-ikhlas itu surah yang menceritakan tauhid kepada Allah. Sedangkan para wali itu dalam hati mereka hanya tauhid. Dan tauhid itu satu keindahan dalam diri dia. Tauhid itu keindahan. Sebab itu orang yang suka surah al-ikhlas ni, suka amalkan surah al-ikhlas, insya-Allah dia ahli syurga. Siapa kata? Nabi kata. Satu hari Nabi SAW, di zaman Nabi, ada seorang sahabat ni, dia jadi imam. Bila dia jadi imam di masjid dekat kampung dia, tiba-tiba setiap kali lepas dia baca surah apa pun, dia akan baca surah al-ikhlas. Allah dia bacalah surah apa, tutup sekali, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lepas tu Allahu akbar. Sampai jadi celaru jemaah nak tahu apa hukum dia buat macam ni. Akhirnya dia pergi mengadu kat Nabi, wahai Rasulullah, dia ni buat satu benda baru. Orang lain ni tengok benda baru sikit, oh haram, ini bid'ah, dalalah. Dia lebih pada Nabi lagi. Tengok Nabi ada kata gitu. Kata Nabi kata apa? Dipanggil orang tu main. Orang tu main. Dia babak kat Nabi, dia ni tak buat macam kau wahai Rasulullah, dia buat benda baru. Dia main, Nabi tanya dulu. Nabi tak kata kamu ni bid'ah, dalalah, dalil mana kau ambil? Apa semua? Tak ada, Nabi tanya tu. Bawa lah ni ahlul bid'ah tu. Dia kata ikut sunnah Nabi Muhammad cara dakwah. Okey ya. Jadi tengok tu orang yang amalkan ni, orang sunnah ni. Ni orang Nabi Muhammad sendiri macam mana. Nabi Muhammad tanya dia, kamu yang buat macam tu kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, aku baca surah Al-Ikhlas setiap kali aku semayang kerana aku sangat cinta surah Al-Ikhlas ni. Aku suka ni baca surah ni. Dalam riwayat lain mengatakan dia suka sebab dalam surah Al-Ikhlas menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Dia suka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka kamu pada surah Al-Ikhlas penyebab kamu masuk syurga. Nabi kata macam tu. Orang lain ni orang baca sakit sekerah masuk neraka. Macam tu pula. Baca surah tu Nabi kata masuk syurga. Okey ya. Maksudnya apa? Siapa suka baca surah Al-Ikhlas, insya-Allah dia ahli syurga. Kita suka tak lagi? Kena suka lepas ni. Duduk saja bacalah 100 kali ke? Pegang tasbih baca 100 kali. Itu amalan para wali besar di Yaman, amalkan surah Al-Ikhlas. Dan guru saya Al-Habib Kazim, dia selalu pesan kat kami baca surah Al-Ikhlas sehari 100 kali. Saya harap kita boleh buat sehari 100 kali. Sehari 100. Surah Al-Ikhlas sehari 100 kali, insya-Allah amalkan setiap hari. Pengalaman orang yang buat surah Al-Ikhlas amal sehari 100 kali, iman dia akan cepat bertambah. Dan dia akan rasa satu kemanisan iman tu, demai tu, semayang akan tambah khusyuk. Kenapa surah Al-Ikhlas ni? Dia adalah satu surah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Hadis sahih. Nabi kata apa? Riwayat Bukhari kata salah. Nabi kata qul huwallahu ahad, itu surah Al-Ikhlas menyamai, sekali baca menyamai 1/3 Quran. Siapa baca 3 kali maksudnya dia khatam Quran. Sama macam khatam Quran pahala dia dapat. Sebab itu kalau kita amalkan surah Al-Ikhlas 100 kali, tengok berapa puluh kali lah kita khatam Quran tu tuan-tuan. Satu, iman dia cepat tambah. Dia jana iman kita. Kalau kita ni lemah sabut, tak larat nak amal, baca surah Al-Ikhlas 100 kali, insya-Allah kuat amal. Itu kekuatan kita, surah Al-Ikhlas. Hebat kan surah Al-Ikhlas? Itu amalan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat. Dan surah Al-Ikhlas ni dia ada rahsia dalam tu. Ada sir dia. Siapa buat dia akan rasa sir dia. Allahumma salli alaihi. Okey. Allahumma salli Muhammad. Kita nak cerita apa? Kita nak cerita Imam Ibn Athaillah kata, siapa yang dia tertinggal amal, tertinggal taat, dia tak rasa apa, tu tanda hati mati. Tak sedih. Semalam kita tak bangun awal, kena rasa sedih. Allah tak bangun semalam, apa dosa aku dengan Allah? Tak bangun.
Subuh lambat kena sedih, astagfirullah, apa dosa aku dengan Allah sampai subuh aku tak dapat bangun. Sebab tanda kita tenggelam dalam dosa, kata ulama, kita berat taat. Tu macam tu. Sebab tu kalau tak buat taat, malas nak ngaji, salahkan diri kita. Apa dosa aku ni? Astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun, lepas tu esok azam untuk bangun lagi taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa dah umur kita, tengok kita berhabis dengan apa dah. Waktu mana kita beranak, sampai umur kita 15 tahun, kita masuk balik tu, Allah, kita buat apa? Kita main, kita berseronok, kita makan minum. Maksudnya apa? 15 tahun kita dah rugi. Memang tak ada taat apa, tak ada amal apa, tak buat balik apa. 15 tahun tu memang tak balik apa ke sana, tak ada apa amal. Bila umur 15, baru kenal dengan kawan, baru nak up, orang kata baru nak up, budak nak up. Bila baru nak up, dia lalai pula, dia pening-pening pun semua, dia melelong kat lain. Dia melelong sampai umur dia 30. Kadang orang lambat sikit dah 40 baru nak taubat balik pada Allah. Maksudnya apa? Dari 15 sampai umur 40 kosong juga. 40 tahun dah, 40 tahun tak ada lagi apa-apa buat nak balik sana, tak ada lagi. Tak ada apa-apa lagi. 40 tahun. Lepas 40 tahun baru nak ngaji, baru beramal. Allah, tengok umur 50 mati. Dalam 40 sampai ke 50 kita kira pula sehari berapa kali dia amal. Tolak tidur 8 jam. Tidur 8 jam. Makan 4 jam lebih kurang. Sembang apa lagi? Makan 4 jam. Apa lagi buat? Allah SWT. Mandi, sembang, kosong pergi sana sini. Kira-kira balik sehari tu dia mungkin beramal dalam masa sejam saja. Bila 40 tahun, bila 10 tahun dia beramal, baru berapa jam saja, baru berapa saja yang dia sempat amal, baru balik sana. Itulah umur kita. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia itu, Allah SWT Muhammad, dia telah habiskan 2/3 daripada umur dia dengan perkara yang tidak ada apa-apa. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dalilnya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, contoh macam ni kata dia. Kita contoh tidur sehari 8 jam. Contoh, bila kita tidur sehari 8 jam, Allah SWT, 8 jam tu, Allah SWT Muhammad, cuba kita, Allah, sehari 8 jam. Okay, sehari 8 jam, Allah SWT Muhammad, dalam masa sehari ada apa? 24 jam kan? 24 jam. 8 jam tu 1/3 daripada hari kita. Sebab 8 kali 2 16. Lepas tu 16 kali lagi jadi 24. 1/3. Maksudnya kalau kita tidur sehari, 1/3 daripada umur kita hari tu dah habis guna untuk tidur saja. Kalau 10 hari akan habis apa? 1/3 daripada 10 hari itulah. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, kalaulah umur dia 60, 20 tahun dia habiskan untuk tidur saja. Kira tengok betul ya, 20 tahun untuk tidur. Sebab apa? Sebab sehari 24 jam, kita ambil dah 8 jam. 1/3 daripada hari tu. Kalau umur kita 60, tolak 1/3 juga lah. Maksudnya apa? 20 tahun kita guna untuk tidur. Tu tak guna lagi, 8 jam lagi kita buat apa? 8 jam tu kadang kerja, main, makan, minum, sembang, 8 jam. 2/3 dah. Lagi 8 jam yang terakhir tu, yang ketiga tu kita buat apa? Pasal tak amal lagi kot 8 jam. Mungkin ada apa-apa lagi yang kita duduk sulam-sulam, tengok movie ke apa semua. Tinggal lah apa lebih kurang 2-3 jam. Maksudnya apa? Kalau lah kita guna 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk makan, minum, untuk main. Maksudnya apa? Kalau umur kita 60, kita hanya ada 20 tahun saja. Lepas tu tolak pula dengan umur balik. tak amal lagi, tolak 15 tahun lagi. Tinggal apa? 5 tahun. Tu saja. Kita amal banyak tu kan. Nampak? Cuba kira balik. Tu Imam Ghazali kira, kita tak kira. Nampak? Hanya tinggal 5 tahun. 5 tahun dulu buat apa pula? Pergi kot sana, kot sini, apa semua. Tengok. Tak sampai setahun, mungkin tak sampai setahun saja kita amal. Amal kita tu. Kalau kita pernah buat isi masa tu, masa dia. Nampak? Tu. Tapi Allah tu rahmat dia luas. Walaupun kita amal sikit, dia kata apa? Aku nak bagi kamu syurga sebesar langit dan bumi. Ke Allah. Amal tak sampai 4 tahun pun kita buat. Tak sampai 5 tahun pun. Ni Allah sangat sayang pada kita. Tengok. 15 tahun tu memang habis dah. Tak ada apa dah. Kita sudah balik tu. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sikit, tengok Allah sayang pada kita. Itu kita kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah Subhanahu Muhammad. Tu kena kira kerugian tu dia panggil. Ini rugi, duk kira syarikat rugi ya. Ni kita diri kita rugi ni. Orang kira rugi aku, syarikat aku nak kena tutup ni, Covid ni. Rugi ni. Ni kita rugi ni tak kira. Kita dah kena kira rugi kita dulu. Syarikat rugi tak apa.
syarikat tu tak kena azab nanti. Mana ada pejabat syarikat kita masuk dalam kubur kena tanya, tak ada. Kita yang kena tanya. Okey. Jaga-jaga, takut kita rugi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wal asri ni banyak pandangan ulama. Ada pandangan mengatakan wal asri demi masa itu masa Nabi dilahirkan, masa Nabi hidup tu. Dalam masa Nabi hidup tu manusia ramai dalam kerugian. Kenapa tak ikut Nabi Muhammad? Ada ulama lain, tafsir lain mensyarahkan apa maksud wal asri? Demi masa maksudnya dari sejak manusia tu dia lahir sampai dia mati, dia dalam keadaan rugi. Rugi ya. Makan 8 jam. Makan minum, tidur apa semua, habis apa tengok. 2/3 daripada umur kita guna untuk yang lain. Tetapi kata ulama, itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu Allah. Amalan dunia ataupun perkara yang harus kita boleh jadikan ibadah. Ini penting ngaji. Orang yang tak mengaji memang tinggal 5 tahun nanti kita kira tadi. Tapi orang yang mengaji, insya-Allah boleh lebih pada tu. Macam mana? Kita tidur 8 jam dan tidur ini kata guru kita di Yaman pesan kat kami, dia kata apa? Tidur sehari semalam jangan lebih 8 jam. Itu tidur peringkat orang paling bawah untuk mendekatkan diri pada Allah. 8 jam jangan lebih. Setelah kita tidur, contoh tidur pukul 12. Kalau di sini tidur pukul 3. Orang di sini tidur pukul 3. Tak apalah, tidur pukul apa, tak apalah, ikutlah. Pukul apa kita nak tidur. Ikut kita lah. Kalau nak tidur pukul 12 contoh. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa lebih kurang 6 jam lah. Okey, 6 jam kita tidur. Okey, sehari tengah hari tidur lagi 2 jam. 12 sampai pukul 2 contoh. Cukup macam tu saja tidur setiap hari. Yang tu paling banyak tidur. Kalau kita nak kurang lagi daripada tu, lebih baik. Lebih baik. Dan isikan dengan ilmu, amal, dengan kebaikan, khidmat macam tu. Okey ya. Tapi paling banyak tidur sehari semalam untuk orang yang biasa, untuk orang yang baru nak mendekatkan diri pada Allah, 8 jam saja. 8 jam Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Tapi kebanyakan di zaman ni orang tak tidur 8 jam lah, tidur sikit dah. Macam wali-wali yang tidur. Wali-wali tidur sehari 2 jam tak 4 jam. Mereka tidur malam 2 jam, siang 2 jam. Dan guru saya pernah kata macam ni, kamu ni dia latih tidur malam 2 jam, siang 2 jam, cukup dia tahu. Tak usah lebih pada tu. Berat juga nak latih kata. Malam dia suruh tidur 2 jam, siang tidur 2 jam, dia kata dah. Allah senang. Jenuh agak kita latih. Allah senang. Jadi dia tidur 4 jam. Tu amalan para wali, para ulama-ulama lah. Tu dia suruh kita latih lah. Tapi tak perlu latih terus. Buat sikit-sikit lah, buat sikit-sikit. Tapi zaman ni ramai jadi macam wali-wali tidur 4 jam Kenapa? Saya buat main game. Saya buat main game. Saya baca banyak berita lah ni masuk dalam surat khabar, mati sebab tak cukup tidur, sebab main game. Dia tekan sangat, dia press sangat diri dia tekan sangat sampai kurang tidur sebab game tu. Wali dah tu, wali game. Wali game. Wali-wali tidur 4 jam, dia tidur sejam. Dia lagi wali, tapi wali game lah. Jangan jadi wali game, jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maksudnya apa? Dia seolah-olah membunuh diri. Bahaya tu. Dia tak cukup, jantung dia tak stabil apa semua, tekan sangat dengan benda tu, mati mengejut. Mengejut. Seolah membunuh diri. Tak jaga kesihatan. Tapi kalau kita kurang tidur sebab berzikir pada Allah, tak apa. Tak apa. Ini kita membahayakan diri kita dengan benda yang tak disukai oleh Allah. Tak boleh. Okey. Kalau kita berzikir pada Allah, tak cukup tidur sebab berzikir, Allah beri kekuatan. Kekuatan rohani, kita sihat, kita kuat, tetap sihat. Tapi kalau dengan benda lain, dia datang mudarat. Okey. Allah SWT. Jadi kena rasa menyesal dan juga sedih kalau kita tertinggal amal. Tengok balik kemarin kita buat apa, kemarin dulu kita buat apa, 10 tahun dulu kita buat apa, 20 tahun dulu kita buat apa. Tengok balik, lah tak ada apa, astagfirullah, macam tu. Kena menyesal. Kena rasa sedih. Allah SWT. Lepas tu kata Imam Haddad, Imam Ibn Atha'illah, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujuhiz zalat. Kata dia, tidak menyesal atas apa yang engkau telah lakukan daripada perkara-perkara yang menggelincirkan kamu, itu dosa. Siapa tertinggal taat tak sedih dan buat maksiat tak rasa menyesal, tanda hati dah mati. Malam aku keluar dengan perempuan tu, semalam aku pergi minum, semalam aku pergi kapal selam, depa ganja tu, kapal selam, ada yang kapal selam dia buat pebuh tu, dia pebuh apa, Allah senang, apa batang buah petik apa, batang buah petik kapal selam lah apa semua. Dia panggil apa tu, kapal selam. Allah macam-macam. Tu yang orang hisap macam tu lah.
Okey, yang isap gam tu naik bulan. Macam istilah dia pakai kapal selam naik bulan, apa semua tarik bulan turun. Main jadi fire macam dia panggil apa, dia hayal masa tu syaitan main kacau dia. Tapi tak tahulah orang yang isap gam tu dia kata dia nampak betul. Allah nak betul ke tak? Mungkin jin kacau dia kot. Jadi isap gam, dia kena gam cat senapang dan tau. Jangan bercari pula lah. Saya bukan nak ajak orang yang tak elok. Dia pun main macam tu. Macam Dragon Ball. Oh, memang kawan dia pun jatuh. Kita tu real ni. Kita tak nampak. Tapi dia buat tu, kawan dia pun jatuh. Lepas tu dia duduk seorang-seorang. Kawan dia tu boleh cubit dia apa semua. Dia berasa sini. Oi, yang cubit aku lah. Kawan dia duduk sana. Oi, macam wali-wali pula depan ni. Buat dengan hati je. Memang sungguh betul. Memang khayalan jin kacau dia buat. Jin kacau dia buat. Kita lagi aku nak tarik sikit orang tu, nak tarik rambut dia apa. Dia duduk, kawan dia duduk sana. Saya kawan dia berasa sana. Tu sama-sama gam, kena gam. Macam tu Allah sana. Tu. Betul tak jadi betul. Kita kawan semua orang, kita tahu macam mana. Okey, Allah sana. Jadi itu geng gam. Jadi dia isap gam, dia megah. Allah sana. Jadi isap gam ke, isap benda yang tak elok, dia buat benda maksiat ni, dia megah, dia tak rasa menyesal, itu tanda hati dia mati. Alhamdulillah min dzalik. Bahaya. Okey. Apa ramai orang hari ni dia bagi tahu kat kawan dia, aku sebenarnya keluar dengan awek aku. Itu hati mati lah tu. Sebab dia tak rasa malu dia buat maksiat. Padahal kita kalau tertengok perempuan, kalau orang tahu kita malu lah, takut. Tu kalau kita beriman lah. Kalau masalah hati kita mati, memang tak sabar. Allah subhanahu min dzalik. Okey. Terus pada kitab kita. Tapi lah ni tak ada lah kot orang isap gam, tak ada lah kot. Tak pernah nampak lah. Ada lagi. Ahli dia saya dah yang tahu. Ada lagi ya. Kita nasihatlah kawan-kawan kita yang macam tu, kesian kat mereka. Wasak otak mereka. Wasak. Ada yang isap petrol apa dah? Isap petrol apa dah? Ada juga. Dia bau petrol, sakit dia pening. Dia kata lagi kuat petrol. Macam-macam. Syaitan tipu dia apa? Syaitan dia merosakkan diri dia sendiri. Alhamdulillah min dzalik. Moga Allah hidayah lah, kesian dekat orang Islam hari ni. Okey. Allah sedang Muhammad. Terus pada kita. Allah sedang Muhammad. Ketahuilah bahawa bagi lidah itu banyak kebinasaannya. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili, ketahuilah kamu semua orang yang berilmu, orang yang mengaji, lidah itu banyak kebinasaan. Sangat banyak kerosakan daripada lidah. Tetapi memadai bagimu dengan beramal satu ayat Quran yang mulia, tertolak kesemuanya, iaitu firman Allah Ta'ala. Ini cara untuk kita stop daripada guna lidah buat benda yang tak elok, benda yang dosa. Guna ayat ni, kata dia, hayati ayat ni. Allah kata apa? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan, kata-kata orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan. Maksud dia apa? Syekh Abdul Qadir Mandiri suruh kita amal ayat Quran ni. Allah suruh kita banyak bercakap yang baik-baik dan suruh orang sedekah. Allah SWT. Maksud dia guna lidah kita. Yang pertama, ajak kebaikan, buat kebaikan dakwah. Yang kedua, ajak orang sedekah. Sedekah atau apa? Apa maksud sedekah dengan ajak orang buat kebaikan? Suruh orang buat kebaikan. Suruh orang buat kebaikan tu maksudnya apa? Allah SWT. Dengan cara perbaiki hubungan dengan Allah, dekatkan diri pada Allah, balik pada Allah, taubat. Itu suruh orang buat baik. Suruh dia tinggal maksiat. Suruh sedekah ni maksudnya apa? Maksudnya bila kita ajak orang suruh buat perbaiki hubungan dengan Allah, tinggal maksiat, taat pada Allah, dalam masa yang sama kita kena ajak orang buat baik sama manusia. Sedekah berkaitan dengan manusia. Bila orang tu dah taat, ajak mereka peduli orang lain. Bukan kita zikir di rumah seorang-seorang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia keluar rumah, orang minta sedekah. Kata aku tak boleh yang ni, aku kira zikir aku tak boleh. Dia minta sedekah, tolong. Kenapa? Tanda alamat Allah qabul amalan kita, tanda qabul amal soleh kita, tanda dia kata ulama, kita semakin baik dengan manusia, semakin baik dengan makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah, semakin baik. Dalilnya Nabi Muhammad, Nabi SAW di bulan Ramadan, malaikat Jibril akan jumpa dengan Rasulullah setiap hari. Dia panggil tadarus Quran. Kata Nabi SAW, kata sahabat yang riwayatkan hadis ni, Nabi SAW dilihat lebih pemurah daripada hari biasa, seperti mana karraihil mursalah, seperti mana angin yang bertiup. Maksudnya apa? Nabi lebih pemurah di bulan Ramadan disebabkan Jibril turun setiap hari. Allah SWT.
ada dua makna di sini. Yang pertama, Jibril turun tu buat apa? Suruh Nabi baca Quran, ulang balik Quran, tadarus. Baca, Jibril dengar. Okey. Maksudnya bila orang tu banyak baca Quran, banyak taat pada Allah, banyak berzikir, dia akan semakin baik dengan orang lain. Yang kedua, orang tu akan semakin baik dengan orang lain kalau dia duduk dengan orang soleh. Siapa malaikat? Orang soleh lah. Wali lah. Maksud dia kekasih Allah lah. Dia kita duduk dengan kasih Allah tiap-tiap hari, banyak kali kita akan ada semangat nak buat kebaikan pada orang lain. Tu alamat Allah kabul amal soleh kita, semakin kita nak buat baik pada orang. Tanda Allah terima taubat kita. Tanda Allah terima zikir kita. Tapi kalau kita duk kira kita orang nak minta tolong orang susah, kita tak belas kasihan, paling kurang doa pun tak ada, tu tanda belum kabul amal kita. Sebab kita hanya buat amal tapi tak buat baik pada orang. Berapa ramai orang ni dia sembahyang jemaah, tapi keluar pada masjid kata kat orang, hina orang, celah orang, hina ulama, kata dia paling betul, orang ni semua tak betul. Tak kabul lagi amal. Kabul amal ni apa? Habis sembahyang, keluar daripada masjid, tengok orang buat maksiat, rasa kesian. Allah kesian kat depa. Ya Allah bagi hidayah pada depa. Ni keluar daripada masjid, tengok agak geng muda duduk depa, dia kata apa? Hampa ni nak jadi apa? Tak guna punya hidup, sampah masyarakat. Kamulah sampah masyarakat. Kerana kamu sembahyang, Allah tak kabul amalan kamu. Allahumma salli Muhammad. Sebab bila Allah tak kabul amalan kamu, diri kamu tak elok. Bila tak elok, kamu menambahkan sampah dalam masyarakat. Ya, kami sampah, kamu pun sampah juga. Sama-sama sampah. Maksudnya keluar benda yang kotor juga pada diri. Jadi Allahumma salli Muhammad, nak jadi orang yang kabul amal ataupun orang yang baik, orang yang soleh macam mana? Baik hubungan dengan Allah, baik juga hubungan dengan sama manusia. Keluar masjid, tengok orang buat tak elok, bukan kena hina, bukan kata orang sampah masyarakat. Dekati mereka, kasih sayang kepada mereka, belanja mereka makan, lepas tu ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Mereka pakai seluar pendek, tengok tapi jangan halau mereka. Tengok seluar pendek, tak apa, belanja dulu makan. Lepas daripada makan, daripada okey dengan kita, pesan sikit kat dia. Kata kalau pakai seluar panjang nampak lagi handsome. Cukup macam tu. Tak perlu kata seluar pendek haram. Allah SWT. Ya, memang dia pun tahu haram kalau kita tak bagi tahu. Tetapi guna dulu jalan kelembutan ataupun teka dulu hati orang sebelum kita nak menghukum. Lepas dia dah segan dengan kita, okey dah, baru lepas tu kita abang terus boleh hukum, kata apa? Haram seluar pendek. Tinggalkan. Sebelum tu abang kias saja. Seluar panjang kalau pakai nampak handsome lagi. Pendek ni tak handsome sangat. Macam tu saja. Okey ya. Allah SWT. Jadi macam tu dakwah. Sunnah dakwah macam tu. Siapa yang buat macam tu? Nabi Muhammad. Nabi SAW, kitab Syama'il Muhammadiyah, riwayat Ibn Tirmidzi. Allah SWT. Nabi SAW bila dalam majlis, Nabi akan banyak tengok kepada sejahat-jahat orang dalam majlis tu. Dia penjenayah, dia paling jahat dalam kaum dia, dalam kampung dia. Bila dia main majlis Nabi Muhammad, muka dia Nabi paling tengok banyak. Bukan paling tengok banyak sebab sangka buruk, sebab main majlis aku buat apa pula ni. Kita macam tu. Ni nak mencuri tabung masjid apa? Bukan betul. Kita macam tu. Orang baru main nak taubat main masjid, kita tengok. Curi tabung di duduk deki lain ni. Tengok tahun masuk curi tabung Kita macam tu. Jauh pada Nabi Muhammad. Tak ada sunnah, tak ada akhlak. Allah SWT. Banyak orang muda yang mengadu pada kita, kami segan nak pergi masjid ustaz. Sebab bila kami pergi masjid, orang tua-tua usia pelik. Tengok atas bawah. Salam pun dia tengok lain macam. Tengok tu. Sebab dalam hati dia tu, dia kata apa? Ni mesti nak curi tuan tabung masjid, kalau ada rezeki lain. Dia jadi gitu. Nak cari besi, buruk ke apa semua. Dia gitu. Allah SWT. Jadi, kita kena ada dakwah Nabi Muhammad. Nabi bila orang jahat duduk depan dia, duduk dalam majlis dia, Nabi banyak tengok muka dia sambil senyum. Senyum Nabi, senyum. Paling banyak Nabi tumbuh senyum. Kata sahabat, kerana Nabi nak ta'alluf, Nabi nak lembutkan hati dia. Nabi nak bagi dia rasa bahawa Nabi ni sayang pada dia. Supaya dia rasa segan, dia tinggal maksiat. Dia main duduk dengan Nabi. Itu dakwah Nabi. Kita halau. Abang main masjid apa ni? Tak pernah tengok abang main. Pakai macam ni apa? Dia balik. Lebay apa tak pakai? Kita tak ada akhlak Nabi Muhammad. Sebab itu orang tak suka. Allahumma salli alaihi min dzalik. Kita jadikan masjid tempat fitnah. Tempat orang jadi takut. Bahaya tu. Nak jawab apa dengan Allah nanti? Orang yang macam ni. Okey ya. Nak jadi AJK masjid pun kena mengaji. Kena belajar dakwah. Bukan jadi AJK masjid sebab kita ini pencen kerajaan apa semua kita pandai mentadbir. Mengaji agama Allah, ambil ilmu pada ulama, ajak belajar dakwah, bukan kita hanya pandai takbir saja. Pandai kita susun itu ini ya. Nauzubillah min dzalik. Okey. Allah SWT. Jadi rahmahlah kita, bersikap kasih sayang, belas kasihanlah pada orang yang maksiat, kepada orang yang tenggelam dalam dosa dan sebagainya. Tu sikap kita, tu akhlak Nabi Muhammad. Di samping kita cegah, cara kita doa, cara kita nasihat macam tu. Bukan menghina, bukan menghalau orang. Okey, tapi kita mengajak orang, bukan halau orang. Okey. Allah SWT. Terus makna ayat ini,
engkau tiada berkata-kata pada apa yang tiada memberi manfaat kepadamu, dan engkau simpankan perkataanmu itu pada sesuatu yang memberi faedah. Allah SWT. Maksudnya apa? Jangan kata dengan kata-kata yang tidak ada manfaat, dan simpankan perkataanmu yang tak ada faedah. Kalau nak cakap ni tak ada faedah, simpan, jangan cakap. Maka padanya itu ada pelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Maksudnya selamatlah orang yang jaga lidah dia. Dikehendaki dengan apa yang tiada memberi manfaat itu ialah perbuatan yang jikalau ditinggalkannya nescaya tiada luput dengannya pahala akhirat atau pahala dunia atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. InsyaAllah kita akan sambung nanti kitab kita insyaAllah. Okay. Dalam kalam Imam Ibn Athaillah yang lain, dia kata apa? Sikit lagi Dia kata min alamati mautil qalb al-unsu ma'al khalqi wal wahsyatu fil khalwah ma'allah wa iftiqadu halawati dzikril al-maqsum. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, antara tanda-tanda matinya hati ni tanda-tanda lain pula, iaitu berasa senang, al-unsu, rasa tenang, rasa senang, ma'al khalq, rasa senang duduk dengan orang. Oh, dia kalau duduk dengan orang ni seronok. Oh, orang sembang bab tu bab ni seronok. Allah SWT. Bila dia tak jumpa orang, tak ada lepak itu, dia telefon kawan dia, ada mana jumpa lepak. Dia suka duduk dengan orang. Apa maksud suka duduk dengan orang? Dia suka duduk dengan orang yang mampu, orang yang cakap benda sia-sia, dia suka. Wal wahsyatu fil khalwah. Tapi bila dia duduk seorang-seorang, menyendiri ma'allah, bersama Allah, dia gelisah. Contoh orang kata kat dia, hang piduk dalam surau baca Quran. Padahal surau waktu tu lepas hang tak ada orang. Dia buka Quran, nak baca Quran, siapa pun tak ada, dia gelisah. Siapa pun tak ada ni, boring nak seorang macam ni. Dia tak boleh. Tapi kalau duduk dengan kawan mampu kosong, kalau nak duduk dengan Allah, nak berzikir, nak taubat pada Allah, nak munajat, tak ada duduk, tak ada semangat apa. Allah SWT. Ni tanda hati mati. Maksudnya dia suka duduk dengan orang, duduk seorang-seorang, untuk berzikir tak suka. Padahal mahainya waktu kita duduk seorang-seorang, tak duduk dengan orang. Tu mahai waktu tu. Ulama-ulama dulu ada yang lari pada orang. Sebab apa? Orang cari mereka sangat, mereka lari. Nak cari waktu time, mereka dengan Allah saja. Padahal semua time dengan Allah sebenarnya, tapi nak time yang khusus tu. Lepas tu mereka bangun sebelum subuh, ataupun mereka zikir selepas subuh. Kenapa? Time tu orang tak kacau. Jadi kita kena ada time, waktu tu kita hanya berzikir pada Allah, tak ada kacau siapa-siapa. Siapa tak kacau. Yang ketiga, apa tanda mati hati? Waftiqadu halawati dzikril maqsum. Tidak merasakan manis berzikir kepada Allah. Tak rasa manis. Orang zikir sampai 100 kali yang tak ingat dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tengok orang, parti orang, dia tahu apa dia benda syak dengan zikir ni, sampai tu lompat-lompat ni. Dia tak syok zikir, dia parti orang. Tapi kalau dia syok sama zikir, dia tak peduli orang, dia pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai teriak. Allah SWT. Ni orang berzikir, dia tengok orang zikir. Itu masalah, tak sedap berzikir tu. Jadi tak sedap berzikir, tak manis berzikir, tanda hati dah mati. Allah SWT. Jadi kita kena latih diri kita. Kalaupun kita tak rasa apa berzikir, tetap berzikir. Kenapa? Sebab kita zikir bukan sebab rasa, sebab Allah. Zikir sebab rasa, itu lari pula. Kita zikir adalah kerana Allah, walaupun dalam keadaan tak rasa apa, insya-Allah Allah lah yang akan bagi kemanisan hubungan dengan dia. Zikir, teruskan zikir, paksa diri kita selawat, paksa diri kita zikir, paksa diri kita istighfar, paksa Allah SWT, sampai kita akan rasa kemanisan macam tu. Memanglah adat dia, kalau kita nak makan buah pun kena paksa diri kita, kena gerakkan diri kita buang kulit dulu. Buang kulit dulu. Sebab kulit tu pahit, kulit tak sedap. Tapi bila kulit dah kita buang, baru boleh rasa. Maksudnya apa? Kalau kita duduk dekat luar, kita berzikir memang tak rasa, sebab kita belum buka kulit. Teruslah berzikir. Zikir tu umpama kita tengah potong kulit, potong dulu, potong tak rasa apa, potong memang tak rasa apa. Ada orang potong nak koyak buah durian, dia rasa sedap lah. Sedapnya koyak durian, mana ada. Ada orang tengah potong buah pelam, manisnya buah pelam. Itu orang gila tu. Orang haya isap gam lah tu. Isap gam jadi gitu. Kalau isap gam boleh jadi gitu. Allah SWT. Jadi kebiasaan Allah SWT, orang tengah potong, tengah kupas, tengah koyak buah durian tak rasa apa.
Tapi bila dah koyak, dia susah payah koyak, lepas tu boleh makan, baru rasa. Zikir macam tu. Bila kita ni masuk duduk dekat luar, tak rasa apa. Mana rasa apa zikir? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak rasa apa. Tapi bila kita zikir juga, dia sedang mengoyak dalam kita, sedang memecahkan dalam, sedang membuang, mengupas segala dosa-dosa kita. Hitaman-hitaman hati. Dia keluar semua kulit-kulit hitam tu, masuk dalam, sebut nama Allah, sedap. Allah, sedap. Macam tu. Subhanallah, sedap. Allahumma salli sedap. Sebab dia makanlah. Itu perumpamaan. Bukan sopi makan lah, perumpamaan. Jadi teruskan zikir. Tak mungkin kita nak sedap terus zikir kalau kita tak mula dengan tak sedap zikir. Sebab macam orang yang kupas buah pelam lah. Tak mungkin dia rasa sedap dulu baru dia kupas. Mesti dia tak rasa apa dulu. Kupas dulu. Kupas baru rasa. Itulah hakikat zikir. Mula tak rasa apa. Lepas tak rasa, barulah rasa. Sebab apa mula tak rasa apa? Sebab kalau tanpa ada tak rasa, tak akan rasa. Itu hikmah dia. Betul tak? Kalau tanpa ada tak rasa, macam mana kita nak rasa? Macam mana kita tahu rasa? Kalau tak ada pahit, macam mana kita tahu kata ada manis? Kalau tak ada masin, macam mana kita tahu kata ada manis? Ada gula. Macam tu. Allah sana. Kalau lah tak ada keperitan, kita tak akan tahu ada kelapangan. Allah buat tu berpasangan. Ada hikmah. Supaya kita bersyukur. Lepas dapat tu, Allah syukurnya ya Allah, Kau bagi rasa perasaan hubungan dengan Kau. Sebut nama Allah nak teriak Allah, teriak. Teriak Allah, teriak. Tak apa dah tu. Tiba sihat insya-Allah. Dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi alhamdulillah.